Kata para ulama, kalau dalam bab usul akidah, kita kena kata al-haqqu ma nahnu alaih wal batilu ma alaihi khusumuna. Hak apa yang kami pegang, batil apa yang lawan kami pegang. Sebab kalau kita membenarkan akidah Tuhan bertempat, kita telah meruntuhkan 4 akidah kita. Qidam, mukhalafatul lil hawadith, qiyamu bi nafsih, wadaniyat. Siapa yang kata Tuhan bertempat, 4 akidah ni dah runtuh habis. Jadi tak boleh membenarkan perkara yang pada usul akidah rosak, tak boleh. Tapi orang awam tak faham ni Ustaz. Masing-masing ada dalil tak? Kamu tak dapat beza antara dalil dan syubhat dalil. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyyil ummiyyin nur al-ma'sum wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Kullama dhakaraka wa dhakarahu dhakirun wa kullama ghafala an dhikrika wa dhikrihil ghafilun. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma warzuqna fahma wa faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil al-mubin wa ja'alna min 'ibadikal mukhlasin al-mukhlisin, amma ba'd. Yang berbahagia sahibus samahah Datuk Haji Bongsu Elias Aziz bin Jaafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah. Yang berbahagia sahibul fadilah Datuk Haji Abdul Manap Akariba, Timbalan Mufti Kerajaan Negeri Sabah. Yang saya hormati guru dan sahabat saya Profesor Madya Dr. Muhammad Khairi bin Mahyuddin, juga Dr. Wan Haslan bin Khairuddin, juga pengarah program, semua para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka alhamdulillah, tanpa membuang masa lagi kerana masa yang diberi pun agak singkat, saya diamanahkan untuk membentangkan tajuk sejarah kemunculan teori dan perkembangan ahli sunnah wal jamaah. Jadi memang saya juga berkongsi kertas kerja ini di FB saya dan saya beri juga pada sekretariat soft copy. Sila sebar-sebarkan, tak ada masalah. Tak ada masalah, memang untuk tujuan untuk disebarkan. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita pergi pada isi kandungan terlebih dahulu. Kita pergi pada isi kandungan. Jadi saya mulakan dengan sedikit perbahasan ataupun istilah ahli sunnah wal jamaah. Dan kita telah terangkan bahawa bagi ahli sunnah wal jamaah ini, saya kena minta izin dulu daripada para masyayikh kita untuk berbicara. Istilah ahli sunnah wal jamaah ni ada 3 peringkat definisi. Definisi umum, definisi khusus dan definisi paling khusus. Jadi ini berdasarkan kajian istiqra' lah yang saya buat untuk mungkin belasan tahun. Jadi definisi umumnya, ahli sunnah wal jamaah itu maknanya orang Islam yang memiliki akidah yang menepati akidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu sunnah. Sunnah di situlah akidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun sunnah akidah. Dan jamaah tu 3, jamaatus sahabah wal a'immatil mujtahidin, al ulama wal a'immatil mujtahidin wa ummatil muslimin. Ataupun wal ummah islamiyah. Maksudnya ahli sunnah jamaah ni lah orang yang mempunyai akidah yang betul menepati akidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akidah para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, akidah para ulama dan mujtahid memuktabar, dan juga akidah majoriti umat Islam. Itu definisi ahli sunnah wal jamaah secara umum. Definisi ahli sunnah wal jamaah secara khusus boleh dibahagikan kepada 5 bahagian yang kita akan tengok nanti dari sudut masa, dari sudut manhaj, dari sudut madhab, dari sudut peranan, dan dari sudut masa, salaf dan khalaf, manhaj, aqli, naqli, kashfi, madhab fiqh 4, madhab akidah, ada yang kata 3, ada yang kata 4, Asy'ariyah, Maturidiyah, Athariyah, dan sebagian ulama menambah Sufiyah, dan kemudian Athariyah.
Kemudian dari sudut peranan ada ulama tauhid, ulama tafsir, ulama sufi dan seterusnya, ya. Baik. Jadi kalau kita lihat tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu definisi ahli sunnah wal jamaah secara khusus. Dan bila kita sebut ahli sunnah wal jamaah secara paling khusus, maka ia merujuk kepada ulama Asy'ariyah dan Maturidiyah. Baik, next kita pergi terus kepada, kalau kita tengok apa, saya akan mulakan dengan sedikit berkenaan dengan isyarat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kemunculan ahli sunnah wal jamaah dan juga firaq-firaq. Kemudian pergolakan awal di zaman para khulafaur rasyidin. Dia ada peristiwa-peristiwa besar yang menyebabkan berlakunya kemunculan firaq. Pertama, pembunuhan Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu. Kemudian peperangan Jamal dan Siffin. Kemudian kita panggil kerajaan Bani Umayyah yang kita panggil yang mengambil legasi daripada Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu. Kemudian yang paling besar sekali adalah fitnah khalqil Quran dan zaman Imam Ahmad bin Hanbal. Maka setelah itulah barulah ulama-ulama melihat perlunya ada perdebatan dan penyusunan metodologi ilmu untuk menjawab syubhat-syubhat. Kita akan tengok nanti. Baik. Kemudian kita akan tengok kelahiran ulama yang mengambil jalan metodologi aqliyah sebelum munculnya Imam Abu Hasan al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur al-Maturidi yang dikenali sebagai Qudama'ul Asy'ariyah. Kemudian sedikit dengan Imam Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi. Kemudian kita akan tengok perkembangan ini berlaku dalam seluruh disiplin ilmu Islam yang dibawa oleh ulama-ulama muktabar sampai ke tanah Melayu kita. Yang jadi kita berada dalam aliran majoriti para ulama ahli sunnah wal jamaah. Baik, kita mula pada permulaan. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pertama, jenama ahli sunnah wal jamaah ni adalah satu jenama yang mahal kerana dia adalah satu jenama kebenaran. Jadi sebab tu kita tengok di akhir-akhir ini ada golongan yang cuba mencuri jenama ini dan dalam masa yang sama menolak dan menafikan majoriti umat Islam dan para ulama yang merupakan pewaris sebenar. Jadi memang dalam bidang akidah ada ulama palsu akidah, ada ahli sunnah wal jamaah. Dalam bidang fiqah ada yang tak bermadhab, ada madhab ahli sunnah wal jamaah. Dalam bidang tasawuf ada ahli sufi sebenar, ada golongan batiniyah. Jadi cabaran kita memang dalam setiap disiplin ilmu ni ada yang palsu. Jadi bila yang palsu ini dia datang dalam dua rupa, satu rupa agama, satu rupa intelek. Jadi bid'ah ni dia bukan macam maksiat. Maksiat dia macam najis. Rupanya buruk, baunya busuk, rasa pun tak pernah rasa lah. Tapi maknanya memang buruk zahir dan batin. Itu maksiat. Orang boleh kenal dengan mudah. Tetapi bid'ah adalah seumpama racun yang biasa dihidangkan dengan makanan. Jadi sebab tu syubhat ni sangat sukar difahami oleh masyarakat awam. Sebab syubhat ni satu sudut nampak betul, satu sudut nampak sebenarnya salah. Jadi ulama ahli sunnah berpegang dengan dalil, kefahaman dalil yang betul. Ulama ahli bid'ah berpegang dengan kefahaman syubhat dalil. Jadi kita ada dalil, kita ada syubhat dalil. Orang awam susah nak kenal. Kalau kita letak air mineral dengan air arak, orang awam boleh kenal. Tapi kalau kita letak tafsiran yang salah tentang Al-Quran, orang awam tak kenal mana satu betul, mana satu salah. Sebab ini fitnah syubhat, fitnah dajjal. Antara fitnah ulama usul ni berada di bawah fitnah dajjal. Rasul kata man sami'a bid dajjal falyan'a anhu. Siapa dengar dajjal datang jangan pergi, jauhkan diri. Sebab kata Rasulullah akan ada orang mukmin yang pergi berjumpa dajjal fayatsba'u lima yarahu minasyubhat. Dia akan ikut dajjal sebab syubhat-syubhat yang dajjal lemparkan. Jadi memang fitnah ahli bid'ah tu macam tu, bukan fitnah maksiat. Fitnah maksiat Coldplay, yalah, walaupun buruk memang semua faham dia buruk. Orang yang ada agama faham dia buruk. Tapi bila ada orang kata Tuhan bertempat, Tuhan bertangan, Tuhan berkaki, oh ustaz ni masalah khilafiyah. Ni bukan masalah khilafiyah, itu masalah usul akidah. Dia ada, kita kena bedakan antara masalah usuluddin, usul diyanah, usul keagamaan, agama.
usul ahli sunnah wal jamaah, kemudian perkara khilafiyah. Kita kena bezakan tu. Kalau orang awam susah nak bezakan tentang perkara-perkara ini, sehingga kan perbezaan iftiraq dia ingat ikhtilaf. Iftiraq perpecahan ummah, ikhtilaf perbezaan. Jadi kita ada adab ikhtilaf dan kemudian kita ada perkara yang kita adab dalam iftiraq. Kata para ulama, kalau dalam bab usul akidah, kita kena kata al-haqqu ma nahnu alaih wal batilu ma alaihi khusumuna. Hak apa yang kami pegang, batil apa yang lawan kami pegang. Sebab kalau kita membenarkan akidah Tuhan bertempat, kita telah meruntuhkan 4 akidah kita. Qidam, mukhalafatul lil hawadith, qiyamu bi nafsih, wadaniyat. Siapa yang kata Tuhan bertempat, 4 akidah ni dah runtuh habis. Jadi tak boleh membenarkan perkara yang pada usul akidah rosak, tak boleh. Tapi orang awam tak faham ni Ustaz. Masing-masing ada dalil tak? Kamu tak dapat beza antara dalil dan syubhat dalil. Jadi itu masalah. Jadi sebab tu orang awam yang tidak berpegang dengan ulama ahli sunnah wal jamaah mustahil mampu berhadapan dengan ahli bidah. Sebab ahli bidah ni ulama palsu. Musa As-Samiri, bekas ulama Bani Israel, dibela dari perkara kecil oleh Sayyidina Jibril AS. Nabi Musa dibela oleh Fir'aun. Famusa alladhi rabbahu Jibrilu, famusa alladhi rabbahu Fir'aunu nabiyyun, famusa alladhi rabbahu Jibrilu mulhidu, wa Musa alladhi rabbahu Fir'aunu nabiyyun mursalu. Musa As-Samiri yang dibela oleh Jibril akhirnya jadi mulhid kafir. Dan Musa yang dibela oleh Fir'aun adalah nabiyyun mursalu, nabi yang diutuskan. Jadi oleh kerana As-Samiri ini adalah satu orang bekas ulama besar Bani Israel, jadi bila dia buat patung anak lembu, maka semua beramai-ramai pergi sembah dia. Sebab Musa As-Samiri ini adalah ulama, bekas ulama yang terseleweng. Inna fisnatal azimi azimah. Betul? Fitnah orang hebat ni hebat. Jadi Musa As-Samiri kenapa dia boleh menyesatkan satu umat? Kerana dia ulama yang menyeleweng. Jadi baik, seterusnya kita pergi kepada perpecahan umat dan panduan Rasulullah SAW. Ini definisi secara umum. Baik, perpecahan umat sebenarnya Rasulullah SAW begitu kasih pada umatnya. Rasulullah dah bagi dah panduan sejelas-jelasnya. Kalau kamu tengok iftiraq, perpecahan umat, kalau dalam bab ikhtilaf kita kata tadi iftiraq al-haqqu ma nahnu alaihi wal batilu alaihi ma khusumuna. Tapi kalau dalam bab khilaf fiqh, kita kata ra'yi shawab yahtamilul khata'. Pandangan saya betul, mungkin salah. Wa ra'yuka khata' yahtamilus shawab. Pandangan kamu salah, mungkin betul. Itu bab dalam bab ikhtilaf. Dalam bab iftiraq yang tadi tu. Jadi kita kena bezakan antara iftiraqul ummah dengan ikhtilaful ummah. So rahmatul ummah fi ikhtilafil a'immah. Kan, dalam perbezaan pandangan para ulama tu ada keluasan syariat. Dan memang Rasulullah nak luaskan syariat dia. Sebab tu Rasulullah tak detailkan semua perkara. Tapi itu dalam perkara furu'. Tetapi iftiraqul ummah Rasulullah pun dah bagi tahu juga. Jadi kena bezakan antara iftiraq dan ikhtilaf. Jadi ketika berlaku iftiraqul ummah, Rasulullah dah pesan dah, pegang alaikum bis-sawadil azam, alaikum bil jamaah. Dan Rasulullah kata alaikum ma ana alaihi wa ashabi, taraktu fikum ma lan tadillu in tamassaktum bihima. Kitabullah wa sunnati, kitabullah wa itrati. Ada 2 riwayat, kitab Allah dan sunnahku, kitab Allah dan ahli keluargaku. Jadi kalau kita tengok, ahli keluarga Rasulullah adalah pemimpin semua tarikat muktabar. Kalau dalam bab imam-imam akidah, imam fiqah, boleh kata bukan daripada keturunan Rasulullah. Abu Hasan Al-Asy'ari daripada Sayyidina Abu Musa Al-Asy'ari, Abu Mansur bukan juga. Imam 4 mazhab bukan daripada keturunan Rasulullah, maksudnya bukan daripada Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Tetapi dalam imam-imam turuk sufi, semuanya keturunan Ahlul Bait, keturunan Rasulullah SAW. Jadi bila Rasul kata berpegang dengan kitabullah wa itrati, itu juga merujuk kepada ulama-ulama sufi, sebab mereka adalah imam-imam keturunan daripada keturunan Rasulullah SAW. Hakikatnya ke-5 makna ni, as-sawadul azam, al-jamaah ma'ana alaihi ashabi, kitabullah wa sunnati, kitabullah wa itrati, ini semua tidak ada pertentangan. Ia semua mesra, sama, merujuk kepada perkara yang sama. Kemudian Rasulullah SAW sebenarnya juga dah bagi tahu pada kita tentang fitnah-fitnah yang akan timbul. Maka saya letak sedikit demi sedikit ya. Next. Berkenaan dengan contohnya tentang lelaki ataupun lelaki khawarij yang menjadi punca perpecahan umat ini adalah
yang kita panggil sebagai Dzul Khuwaisirah At-Tamimi ataupun yang namanya Khurqus bin Zuhair At-Tamimi. So pada satu ketika para sahabat bercerita tentang lelaki ni hebat ya Rasulullah. Lahu ijtihadun wa nikayatun 'alal adu. Dia ni hebat beribadat, berjihad pun hebat. Maka Rasulullah kata, ma'aruf tu hadha. Aku tak kenal siapa lelaki ni. Para sahabat kata, ya Rasulullah, lelaki ni begini. Maknanya sahabat Rasulullah yang hebat pun pernah terkasima dengan lelaki Khawarij, Khurqus bin Zuhair ni. Jadi ataupun Dzul Khuwaisirah At-Tamimi. Jadi ketika para sahabat tengah memuji lelaki ni pun muncul. Dan dia muncul dalam sebahagian riwayat tak bagi salam, sebahagian riwayat kata dia bagi salam. Dan kemudian kata para sahabat, ya Rasulullah, inilah lelaki ni, fulan inilah yang kami kata hebat tu, ibadat hebat, berjihad hebat. Maka Rasul kata, ma'aruf tu hadha, aku tak kenal lelaki ni. Dan pada mukanya ada kesan daripada kesan-kesan syaitan. Dan dalam sebahagian riwayat Rasul kata, ini tanduk pertama aku tengok daripada umatku. Maka Rasulullah nak ajar pada para sahabat, kamu nak tahu macam mana sifat Khawarij ataupun orang yang akan membuat fitnah yang besar. Inilah orang yang akan membawa fitnah Khawarij dalam umat ini. Maka Rasulullah kata, ansyudukallahumma, aku menyeru kamu dengan nama Allah. Ketika kamu masuk dalam majlis ini, kamu berkata tidak ada orang yang lebih baik daripada aku. Betul tak? Maknanya dia masuk, dia tengok Rasulullah, tengok Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, dia tengok tak hebat macam dia. Dia lagi hebat. Sebab tu Khawarij dia juga merendahkan Rasulullah SAW. Itu antara ciri Khawarij. Jadi dia pun pergi sembahyang. Rasulullah kata, Abu Bakar pergi dan bunuh dia. Sayyidina Abu Bakar pergi tengok dia dengan solat. Lama kemudian Sayyidina Abu Bakar kata, ya Rasulullah, aku nak laksanakan perintahmu tapi dia sedang bersolat. Dan solat tu ada haknya. Betul, bukan kamu yang akan membunuhnya. Umar pergi bunuh dia. Sayyidina Umar nak pergi bunuh, dia sujud dengan sujud yang lama. Sayyidina Umar balik, ya Rasulullah, aku nak laksanakan tugasmu tapi dia sujud dan bagi solat tu ada haknya. Betul, dan bukan kamu yang melakukannya. Ali pergi dan bunuh lelaki ini, in adraktahu, kalau kamu sempat bunuh dia. Sayyidina Ali pergi, dia dah tak ada. Sayyidina Ali balik, maka kata Rasulullah SAW, tu lau qutilal yaum makhtalafa rajulani min ummati hatta yakhrujat dajjal. Kalau lelaki Khawarij Dzul Khuwaisirah At-Tamimi itu dibunuh pada hari ini, tapi akhirnya dia dibunuh pada perang Nahrawan pada zaman Sayyidina Ali, di hujung-hujung zaman Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Jadi kata Rasulullah, kata kalau lelaki Khawarij ini dibunuh pada hari ini, makhtalafa rajulani min ummati rajulani hatta yakhrujad dajjal. Kalau dia dibunuh, umatku takkan bergaduh sampai Dajjal keluar, baru nanti umatku bergaduh. Jadi maknanya apa? Asas, punca utama perpecahan umat Islam Khawarij berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Hadisnya hadis hasan. Bahkan kisah tentang Dzul Khuwaisirah ni masyhur. Kemudian agamawan yang membawa fahaman takfir. Rasulullah dah sebut dah. Innama atakhawafu alaikum rajulun yaqra'ul Qur'an hatta ru'iyat alaihi bahjatuh, atau baca hatta ru'iyat ada ru'iyat ada dua alaihi bahjatuh, nampak hebat. Kemudian faqayyarahu Allah ila ma syaa. Ada riwayat ni ada yang saya baca, saya ikut hafalan saya, ada yang nas yang saya kongsi di sini. Jadi maknanya lalu Allah ubah dia. Fansalakha minhu wa nabadahu wara'a dhahri. Orang yang asalnya ru'iyat alaihi bahjatuh wa kana ridaan lil Islam, dia ni hebat, nampak hebat dan pernah jadi pakaian selendang untuk agama Islam, pernah jadi tokoh agama. Ketika tiba-tiba Allah ubah dia. Kata Syekh As-Salamah Al-Azami dalam kitabnya Al-Barahinus Sati'ah, dia kata apa? Aku tengok hadis ni, aku tidak nampak makna yang lebih zahir daripada Ibn Taymiyah, Syekh Taymiyah. Baik. Wa nabadahu wara'a dhahri wa sa'a ala jarihi bisayfi wa ramahu bisyirki. Lalu dia pun mengangkat kita panggil pedangnya dan menuduh dengan kesyirikannya. Maka para sahabat berkata, ya Nabi Allah, ayyuhuma aula bisyirki ar-rami awil marmi. Siapa yang lebih dekat dengan syirik, yang menuduh ke yang dituduh? Maka kata Rasulullah, balir rami, yang menuduh lebih dekat dengan syirik. Kemudian Khawarij akhir zaman, next, yang Rasul kata cuma bila masalah dia, yang merukuna minad din kama yang merukus sahmu minar ramiyah. Mereka ni terkeluarnya terlalu halus. Sebab tu orang yang literalis ni, dia menyangka dia berpegang dengan Al-Quran. Itu payah dia. Tapi sebenarnya jauh daripada petunjuk Al-Quran. La yujawizu hanajirahum yaqra'una Al-Quran. Baca Quran tapi tak lepas pun pangkal leher.
Rasulullah sebut satu persatu. Sebab tu ulama kata sebenarnya bagi orang yang benar-benar memahami hadis Rasulullah, semua perkara dah jelas. Fitnah apa, jalan keluar dia apa, punca dia apa, semua dah ada dah. Tapi kerana bagi saya jahil dan ta'asub lah, tak boleh ubat lah ni. Dia macam kanser lah. Kalau dah lah jahil, ta'asub lah tu habis. tak ada kata apa. Apatah lagi bila tak ada sikap tawadhu'. Kemudian Rasulullah juga terangkan lagi tentang golongan yang akan suka mengikut ayat-ayat mutasyabihat. Simple, orang yang suka membawa ayat-ayat mutasyabihat, Ar-Rahmanu 'ala arsy istawa, yadullah fawqa aydihim. Kawan saya ada seorang Wahabi masuk dalam bas, tanya pelajar, yadullah fawqa aydihim apa makna? Dia memang suka bawa ayat mutasyabihat. Senangnya kalau ustaz tu ngajar ayat mutasyabihat, Wahabi lah tu, senang cakap Wahabi lah, tak cerita banyak lah. Rasulullah SAW naik. Atas. Okey, baik. Khawarij akhir zaman. Next lagi, nak tunjuk pada tentang mutasyabihat. Ya. Rasulullah SAW dah pesan dah pada Sayyidina Aisyah bila Allah kata fa'amal ladzina fi qulubihim zayg. Orang yang ada zayg, iaitu kecenderungan ke atas kesesatan, dia akan minat dengan ayat mutasyabihat. Dan Rasulullah kata pesan kepada Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, next bawah. Maka Rasulullah kata fa idza ra'aiti, ada riwayaitumul ladzina tabi'una ma tashabaha minhu fahdharuhum. Kalau kamu tengok wahai Aisyah, Aisyah ni afqahun nisa, a'lamun nisa, perempuan yang paling faqih dalam Islam adalah Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha. Itu pun Rasulullah kata fa idza ra'aitil ladzina yattabi'un. Kalau kamu lihat wahai Aisyah, ada riwayat sebut fa idza ra'aitumul, kalau kamu semua melihat orang yang suka ayat mutasyabihat, fahdharuhum. Nanti kita akan tengok kisah Sabir bin Isil pada zaman Sayyidina Umar kalau sempat. Okey, jadi ini orang sesat lah. Bila kita himpunkan ayat-ayat mutasyabihat, ayat mutasyabihat ni kata Imam Ghazali, bahkan ulama-ulama ahli sunnah jamaah, tidak boleh dihimpunkan apa yang terpisah dan tak boleh dipisahkan apa yang terhimpun. Itu kaedah ahli sunnah jamaah. Sebab dia ada zauqiyah dia ada balaghiyah dia pada ayat tersebut, pada konteks ayat tersebut. Jadi bila dipotong-potong, bersemayam, bertangan, berkaki, bermuka, macam orang lah. Tak usah nak sembang kali lah, memang macam orang. Sebab tu siapa yang menghimpunkan ayat mutasyabihat lalu diterjemahkan secara literal, Tuhan akan macam orang, dan itu memang akidah mereka sekalipun. Baik, next. Rasulullah sebut ini tanda tahlik. Kata Mufti Zabid Syam Abdul Rahman Al-Haddal, hadis ni secara jelas dia merujuk kepada golongan Wahabiyah yang menjadi fitnah pada hari ini. Next. Okey, fitnah daripada Najj, Rasulullah sebutlah, daripada Rabi'ah dan Mudar. Musailamah bin Al-Kadzab daripada Rabi'ah kalau tak salah saya, dan Muhammad bin Al-Wahab daripada Mudar, ataupun terbalik dua tu. Baik, next. Okey, dua tanduk syaitan dan sebagainya macam-macam. Baiklah. Kemudian kita pergi kepada pergolakan awal di era Khulafaur Rasyidin. Muka surat 13. Okey, baik. Jadi kalau kita lihat, pertama sekali bila dihimpunkan tentang apa yang berlaku Rasulullah wafat, maka pertama sekali para sahabat sendiri berbeza ketika Rasulullah wafat. Ada yang kata Rasulullah tak wafat. Maka di situ Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu teguh. Dan akhirnya bila Rasulullah bacakan ayat tersebut, para sahabat semua sedar. Kemudian bila berlaku perbezaan pandangan tempat nak dimakamkan padanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Sayyidina Abu Bakar, kenapa pemilihan tempat makam Rasul? Saya tak tahu kenapa. Saya dah tambahkan sebenarnya, tapi tak ada dalam ni, minta maaf. Muka surat 14. Sebenarnya dah tambah dah hadis riwayat daripada, tak apalah, takut tapi maknanya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu lah juga yang menyelesaikan tempat di mana para nabi patut dikuburkan. Kemudian berlaku perbezaan pandangan dalam nak melantik siapakah khalifah selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Maka mula-mula kita pun tahu kaum Ansar berhimpun di Saqifah Bani Sa'idah. Kemudian mereka bersetuju nak melantik Sa'ad bin Ubadah. Kemudian datang Rasulullah SAW, datang Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar dan Abu Ubaidah Al-Jarrah. Datang berbincang-bincang. Mula-mula mereka berbeza siapa yang nak jadi khalifah Rasulullah. Kaum Ansar ke kaum Muhajirin. Akhirnya mereka bersepakat kaum Muhajirin kerana mereka daripada Quraisy dan Rasulullah daripada Quraisy. Dan Zaid bin Thabit menyokong pandangan ini. Kemudian Sayyidina Abu Bakar mengata, okey, kalau macam tu kita dah bersetuju, maknanya yang akan jadi pemimpin khalifah ni adalah Quraisy, maka saya mencadangkan sama ada Sayyidina Umar ataupun Abu Ubaidah Al-Jarrah. Maka Sayyidina Umar kata, no, kami takkan setuju. Kamu wahai Sayyidina Abu Bakar. Dan Sayyidina Umar mula berkhutbah tentang kelebihan-kelebihan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Maka selepas tu baik. Okey. Maka akhirnya Sayyidina Abu Bakar lah yang dibai'ah. Okey. Kemudian penentuan tempat kemuliaan Rasulullah. Okey, baik, saya tersilap. Dua topik bertindih tu. Baik. Kemudian harta warisan Rasulullah. Sayyidina Fatimah radhiyallahu anha dan isteri-isteri Rasulullah mula meminta harta warisan Rasulullah. Maka Sayyidina Abu Bakar juga yang baca hadis bahawa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami tidak diwarisi, kami para anbiya tidak diwarisi hartanya, dan seterusnya, kita pun tahu. Kemudian fitnah nabi palsu yang pertama sekali, ada 4 nabi palsu yang muncul. Ya, Al-Aswad Al-Ansi, kemudian Tulaihah, kemudian Musailamah Al-Kadzab, kemudian Sajah At-Tamimiyah. Kemudian maka fitnah nabi palsu yang pertama Al-Aswad next. Okey, baik. Telah diselesaikan pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun berita itu sampai lambat, tapi wahyu telah sampai beritahu pada Rasulullah. Al-Aswad Al-Ansi yang mengaku jadi nabi di akhir hayat Rasulullah telah pun dibunuh oleh Fairuz Ad-Dailami, satu orang sahabat Rasulullah daripada Yaman. Kemudian Sayyidina Abu Bakar pun mula menjadi mula memegang tampuk pemerintahan, dan Sayyidina Abu Bakar menghadapi nabi palsu dan juga golongan yang tak bayar zakat. Nabi palsu ada 3, Tulaihah, Musailamah dan juga Sajah. Tapi Tulaihah dan Sajah ni akhirnya masuk Islam kembali. Yang kekal dengan kekafiran sampai mati adalah Musailamah Al-Kadzab. Tulaihah daripada Buzakhah, satu kawasan dekat utara Najd, daripada Najd juga. Musailamah daripada Yamamah. Yamamah tu dekat Najd juga. Sajah dekat dengan Musailamah. Jadi memang ketiga-tiga ni daripada Najd. Jadi sebab tu Rasul kata tanduk syaitan daripada Najd. Banyak. Kemudian next, maka Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, setelah era khilafah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, maka saya tak ceritalah fitnah Tulaihah, tuan-tuan boleh baca. Okey, kemudian next kita pergi kepada pengumpulan Al-Quran. Maka kita pun tahu bila berlaku peperangan Al-Yamamah, maka ramai yang meninggal. Maka Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu memerintahkan untuk mengumpulkan Al-Quran. Kemudian fitnah Sajah akhirnya tapi itulah maha suci Allah. Ada orang yang Allah munculkan dengan kesesatan, tapi akhirnya dia masuk Islam dan baik Islamnya. Tapi orang yang mengikut dia mati dalam kekufuran. Sebab tu ulama kata di antara adab menuntut ilmu, ittaqu zallatal alim. Bahkan ada riwayat, kita pun tahu kisah Tamim Mudari kan. Tamim Mudari satu ketika dia kata ittaqu zallatal alim. Sayyidina Umar dengar, apa ni? Sayyidina Umar pun ajak Abdullah bin Umar pergi jumpa Sayyidina Tamim Mudari. Apa tu zallatul alim? Zallatul alim ni kata Tamim Mudari, orang alim yang tergelincir dan sesat. Lalu manusia sesat bersamanya, tetapi kemudian dia kembali semula kerana diberbetulkan oleh ulama yang lain, tetapi pengikut dia terus sesat. Jadi sebab tu bila kita nak menuntut ilmu, antara perkara yang sangat perlu diperhatikan dan dijauhi adalah yang dipanggil sebagai ketergelinciran ulama. Apa tanda dia? Tanda dia bila dia tergelincir, ulama semua kritik dia. Jadi mana-mana ulama yang dikritik secara keras oleh para ulama, itu berhati-hati. Mungkin fitnatul zallatil alim, yang mana Allah datangkan untuk sesatkan orang-orang yang dikehendaki oleh Allah, tapi dia akhirnya kembali bertaubat. Orang yang mengikut dia jatuh dalam kesesatan. Kena hati-hati. Baik. Kemudian fitnah golongan tak membayar zakat, dan akhirnya zaman khilafah Sayyidina Umar. Khilafah Sayyidina Umar ni satu khilafah yang sangat-sangat dahsyat. Cuma saya nak nukilkan kisah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dengan Sabir bin Isil. Muka surat 21. Jadi Sayyidina Umar radhiyallahu anhu
terdengar tentang kisah satu orang lelaki ni yang suka sangat ayat mutasyabihat. Maka Sayyidina Umar pun kata, ya Allah, kuasakan aku ke atasnya. Maka dia datang daripada Kufah. Nanti akhirnya Sayyidina Umar jumpa dengan dia. Oh, engkau lah ni yang orang kata suka bertanya ayat-ayat mutasyabihat ni. Maka Sayyidina Umar tangkap dia dan Sayyidina Umar pukul dia sampai berdarah. Ada riwayat lepas pukul berdarah, penjara. Waktu sampai 3 kali. Dan dia kata, wahai Umar, Amirul Mukminin, kalau kau nak bunuh aku, bunuh lah. Rasanya tak sanggup lagi nak kena azab macam ni. Tapi kalau kau nak ubat penyakit aku yang suka mutasyabihat ni, aku dah sembuh dah. Jadi siapa yang mutasyabihat, suka sangat mutasyabihat tu, macam tu lah ubat dia agaknya. Jadi Sayyidina Umar pun halau balik, dia suruh perintahkan dia balik ke Kufah dan pulaukan dia. Sehinggalah Sayyidina Abu Musa al-Asy'ari hantar surat kata dia dah sembuh dah. Barulah pemulauan tu ditarik balik. Ni kisah Sabir bin Isil, orang yang suka, At-Tamimi juga sangat suka dengan ayat mutasyabihat. Dan zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, kita pun tahu, maka beliau akhirnya syahid, dibunuh oleh Majusi. Jadi Sayyidina Umar dibunuh oleh bukan Muslim. Sebab tu kematian beliau tidak dipanggil sebagai fitnah. Fitnah, bila sebut fitnah, maksudnya Muslim dengan Muslim, bertelingkahan antara Muslim dengan Muslim. Itu banyak istilah yang digunakan. Kalau antara Muslim dengan bukan Muslim, itu malhamah. Jadi sebab tu bila ada orang menyeru kepada jihad di Syria, jihad di Iraq, dia kata itu jihad. Tak, itu bukan jihad, itu fitnah. Bila wa in ta'ifatani minal mu'minina tatalu bainahuma fa aslihu bainahum, betul? Fa aslihu bainahum wa in ta'ifatani minal mu'minina tatalu fa aslihu bainahuma ke bainahum, fa aslihu bainahuma, kan? Jadi bila berlaku fitnah, jalan keluar dia bukan jihad, jalan keluar dia islah. Ni bila umat Islam bergaduh, oh nak sokong salah satu, nak bergaduhkan lagi, itu bukan kaedah dia. Kami di bahagian pemulihan berdebat banyak kali dengan golongan-golongan yang dibawa balik daripada Iraq. Kita kata you pergi sana bukan jihad. Berdebat. Untuk bagi dia faham bahawa apa yang dia pergi itu, dia terjerobos dalam fitnah sesama para muslimin. Baik, maka Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu pun dilantik menjadi khalifah yang ketiga, dan kemudian muncullah Abdullah bin Sabah, orang yang mula-mula membawa macam-macam fahaman pelik. Sebagai ulama kata, Abdullah bin Sabah ni buat kat Islam macam mana Bolos buat pada Kristian. Kami belajar dulu, tahu kan, Bolos adalah disebut Yahudi daripada bahagian atas, bahagian Turki tu. Dia, kalau dalam Kristian dia panggil Saint Paul. Jadi dia lah orang yang pertama sekali yang membawa naratif, kononnya dia bermimpi Nabi Isa bagi tahu dia tu anak Tuhan. Maka Boloslah orang pertama Yahudi, bila dia tukar masuk kepada dia, nama dia Shaul, Bolos dalam Yahudi, tapi bila dia masuk dia tukar nama Shaul, Paul. Jadi dialah orang yang pertama mendakwa Nabi Isa anak Tuhan. Akhirnya pemikirannya ni diangkat oleh Raja Konstantin. Raja Konstantin mendukung minoriti pendeta Nasrani yang mengatakan Nabi Isa tu anak Tuhan. Kisah panjang kan kisah tu. Tapi maknanya begitu juga Abdullah bin Sabah. Yahudi masuk Islam, kemudian membawa pemikiran-pemikiran yang pelik-pelik, ada ketuhanan pada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Kemudian dialah yang mula membawa mencaci para sahabat. Dialah yang mula mencaci Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Aisyah, dan dia adalah orang yang mencocok ataupun yang menjadi tulang belakang utama sehingga para sahabat bertelingkah. Ni Abdullah bin Sabah. Jadi memang begitu, Yahudi memang begitu. Dia masuk agama orang lain, kemudian dia buat pemikiran-pemikiran dan disebarkan. Begitu juga dengan fahaman-fahaman Mujassimah dan Musyabbihah. Kemudian Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu, kita pun tahu banyak kisahnya. Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu difitnah dengan begitu banyak fitnah. Abdullah bin Sabah lah yang kata Sayyidina Uthman mengubah Al-Quran. Orang yang membunuh Sayyidina Uthman tu memotong tangan Sayyidina Uthman ketika Sayyidina Uthman tengah baca Al-Quran kan. Ketika sedang berpuasa, kita pun tahu bila dia difitnah dengan nepotisme, dan dia difitnah kononnya telah mengeluarkan arahan pembunuhan terhadap orang-orang tertentu. Mereka mengepung rumah Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu dan suruh Sayyidina Uthman letak jawatan.
Maka kata Sayyidina Ali jumpa Sayyidina Osman, apa pandangan kamu? Orang suruh kamu letak jawatan. Kata Sayyidina Osman, aku tak akan letak jawatan. Rasulullah beritahu pada aku, Allah akan memakaikannya pakaiannya, maksudnya Allah akan bagi khilafah, dan orang akan suruh membukanya. Orang akan suruh kamu letak jawatan. Tapi kata Rasulullah, jangan kamu buka. Jangan kamu letak jawatan. Kata Sayyidina Ali, betul. Kamu jangan letak jawatan. Kalau tidak akan jadi sunnah dalam umat Muhammad, bila mereka benci saja pemerintah, mereka akan memberontak. Jadi Sayyidina Osman akhirnya kita tahu mati sebelum berbuka puasa, dan disebut dia melihat Rasulullah secara yaqadhah. Bila Rasulullah kata pada dia, kamu akan berbuka bersama kami. Panjang kisah kan. Maka Sayyidina Osman radhiyallahu anhu akhirnya dibunuh oleh masa minta maaf. Sikit. Maka dibunuh oleh golongan yang menghasutnya, tapi tak dikenali siapakah pembunuhnya. Jadi sebab tu apabila Sayyidina Osman dibunuh, maka berlaku khilaf di kalangan para sahabat, kan. Sayyidina Ali yang dibai'ah berpandangan keutamaan nak diberikan kepada menstabilkan umat Islam. Tapi sebagian sahabat kata tak, kita kena cari pembunuh Sayyidina Osman dulu. Itu yang akan menstabilkan umat Islam. So berlakulah apa yang berlaku, Perang Jamal. Kemudian terus pergi pada Perang Siffin, masa Q&A. Allah. Okey, tak apa. Memang tu kata memang tak sempat nak cerita satu persatu. Kemudian muncullah golongan-golongan sesat yang begitu banyak di akhir era para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Dan kemudian era yang agak berkembang lebih lagi apabila zaman Abbasiyah menggalakkan penterjemahan buku-buku Islam dan mereka menggalakkan perdebatan. Maka sebahagian ulama-ulama Mu'tazilah pada asalnya menggunakan kaedah-kaedah akli untuk melawan golongan-golongan mulhidin, golongan ateis dan sebagainya. Tapi akhirnya mereka oleh kerana kurangnya diri mereka dalam bidang ilmu agama, mereka terlebih menggunakan kaedah ini. Dulu para ulama salafus soleh, muhadithin, fuqaha, mereka sibuk dengan bidang masing-masing. Mereka kurang berdebat. Mereka kurang ambil jalan berdebat. Hanya sebahagian kecil daripada mereka yang ambil jalan berdebat. Sehinggalah kata Imam Abu Bakar Al-Baqillani, ulama dapat tengok bahawa pentingnya perdebatan dan menjawab syubhat-syubhat orang-orang ahli bid'ah setelah berlakunya fitnah khalqil Quran, dan ketika melihat ulama ahli sunnah wal jamaah begitu ramai yang dibunuh pada fitnah tersebut. Jadi bila ulama-ulama tidak menyebutkan diri dalam apa kita panggil berdebat dan menjawab syubhat-syubhat menjawab syubhat-syubhat ahli bid'ah sehingga mereka menguasai kerajaan, maka berlaku fitnah yang besar, ramai ulama ahli sunnah wal jamaah kena bunuh. Maka sebab itulah Imam Abu Hasan Al-Asy'ari muncul setelah zaman Imam Ahmad bin Hanbal, maknanya di era selepas itu. Kerana apa? Kerana peristiwa khalqil Quran ini menunjukkan bahawa kalau ahli bid'ah menguasai kerajaan, hancur umat Islam. Kemudian muncullah ulama-ulama seperti Ibn Kullab, Haris Al-Muhasibi, Al-Karabisi dan seterusnya yang dipanggil sebagai Qudama ul Asy'ariyah. Kemudian datang Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Dan kemudian banyaklah lagi saya nukilkan tentang ulama-ulama Asy'ariyah, perkembangannya, tokohnya dan sebagainya. Akhirnya sampailah kepada ahli sunnah wal jamaah di Malaysia ni. Maknanya kita ahli sunnah wal jamaah di Malaysia ni, kerangka kita, kalau kita boleh muka surat sebelum saya buka Q&A, buka muka surat 65. Muka surat 65. Buka muka surat 65. Jadi kerangka ahli sunnah wal jamaah yang ada di Malaysia ini adalah kerangka yang sangat-sangat muktabar. Ya. Mana-mana ahli sunnah yang betul, dia akan tekankan fiqh, akidah, tasawuf. Dia masalah kadang-kadang minta maaf, ada orang tahu fiqh tapi berakidah jahil sejahil-jahilnya walaupun hakim mahkamah syariah. Jadi sebab tu kalau tidak belajar ilmu agama secara lengkap, biasanya kefahaman agama pun tak lengkap. Okey. Jadi kita memang ni adalah mazhab, kita punya aliran semua mazhab mujaddid, semua ulama muktabar. Maka orang yang menyesatkan, sebab tu bagi saya orang sesat ni zaman sekarang ni sangat mudah dikenali. Sebab apa? Sebab kalau dia sesatkan Asy'ariyah je, tak payah debat dah. Tak payah. Buang masa je. Kita nak ibadat sunat lagi banyak, wirid lagi banyak nak baca daripada berdebat dengan orang sejahil-jahil orang. Orang yang menyesatkan Asy'ariyah, khalas, itu memang sangat jahil.
Maka next, saya nak tutup kepada kesimpulannya. Kesimpulan tu agak penting. Okey, baik. Pertama, kita baca kesimpulan semua. Kesimpulan ni. Okey, kesimpulan satu. Saya baca satu. Kemunculan mazhab ahli sunnah wal jamaah adalah rentetan respon para ulama Islam yang berkaliber dan berautoriti kepada kemunculan golongan-golongan yang menyeleweng daripada manhaj ahli sunnah wal jamaah. Jadi sebab tu Imam Al-Baqilani ada sebut, dia kata ada bila khalifah jemput untuk perdebatan, ada orang kata tak payah pergi. Dia kata kalau kau tak pergi nanti ulama-ulama akan dibawa, akan diusung, maksudnya akan ditangkap dan dibicarakan di hadapan ahli-ahli bid'ah yang menguasai kerajaan. Sebab tu ulama-ulama kalau kita tengok selepas itu memang mereka bekerjasama lah, menangani fitnah yang berlaku dengan para umara. Kemudian dua perpecahan umat Islam di peringkat awal bermula dengan isu politik. Asalnya mereka berbeza pandangan siapa yang nak jadi imam, Sayyidina Ali ke Sayyidina Muawiyah ke, semua perbezaan lebih pada mencari siapakah pemimpin umat Islam. Kemudian daripada perbezaan memilih pemimpin tu terpecah jadi perbezaan akidah. Ketiga, aliran bid'ah yang disokong oleh kuasa pemerintah akan membawa fitnah yang besar kepada umat Islam. Jangan main-main. Golongan-golongan Wahabi ni memang dia target nak jadi menteri lah, mufti lah, timbalan mufti lah. Memang mereka target, mereka susun orang mereka untuk sampai ke tahap itu. Tapi kalau mereka ada kuasa, memang fitnah besar akan berlaku. Sebab tu jangan bagi ahli bid'ah pegang kuasa, hati-hati. Dia macam bagi orang gila senapang machine gun. Bahaya, sangat berbahaya. Seperti mana fitnah khalqil Quran. Siapa yang kata Quran makhluk pada zaman tu, semua kena. Siapa yang tak nak kata Quran makhluk pada zaman tersebut, pada zaman Mu'tazilah tersebut, semua kena bunuh. Kalau tak kerana karamah yang Allah zahirkan kepada beberapa ulama, walaupun mereka dibunuh, dipenggal kepala, tetapi kepala tersebut malam-malam membaca Al-Quran, sehingga khalifah pun jadi takut. Kata macam mana orang ni boleh baca Quran kalau dia bukan orang yang betul, kepala dah dipenggal. Dan ada ulama-ulama lain yang mendekati khalifah dan sebagainya, memberi nasihat dan sebagainya. Kemudian keempat, pihak pemerintah perlu pastikan bahawa para ulama yang menjadi rujukan mereka adalah ulama yang berpegang dengan manhaj ahli sunnah wal jamaah. Kemudian 5, kerjasama di antara golongan umara dan ulama ahli sunnah wal jamaah adalah asas bagi keamanan umat Islam kerana ahli sunnah wal jamaah jauh daripada sikap-sikap ekstrim. 6, penamaan ahli sunnah wal jamaah adalah penting bagi membezakan golongan batil dan hak. Dan ketujuh, al-Asy'ariyah dan Maturidiyah. Zaman sekarang ni kalau dia kata saya bukan Asy'ari, itu pun satu syubhat. Macam kata pernah berlaku pada zaman Imam Izzuddin bin Abdul Salam. Kalau orang zaman tu dia kata, kalau dia kata saya tak bertakwil, kata Imam Izzuddin bin Abdul Salam, itu tanda dia musyabbih. Jadi hari ni kalau saya tak bersetuju lah dengan tauhid sifat rupa, tapi kebenaran dah terlalu nyata. Tak payah nak kita panggil berselindung, bertaqiyah. Semua perkara dah jelas. Kita bukan berada pada zaman perpecahan umat di awal zaman, kita kat akhir zaman. Kalau tak jelas lagi, tak tahu kata apalah. Sejarah dah begitu banyak, kitab tafsir, kitab hadis, kitab akidah, semua tengok tu semua Asy'ariyah Maturidiyah. Pun tak kenal lagi Asy'ariyah Maturidiyah. Jahil sejahil-jahilnya lah. Baik. Maka saya situ saja kot. Nak buka soalan ke ataupun dah cukup masa? Minta maaf lah Okay, Assalamualaikum. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berusaha Dr. Abdullah Jalil atas perkongsian itu tadi. Seterusnya, majlis membuka ruang kepada para hadirin yang ingin mengajukan soalan berkenaan dengan perkongsian sebentar tadi. Kepada peserta yang ingin mengajukan soalan, boleh ke mic yang telah disediakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Muhammad Fitri bin Abdul Qadir, pelajar daripada Universiti Teknologi Malaysia. Terima kasih yang berbahagia Dr. Abdullah memberi peluang pada saya untuk bertanya. Saya juga follow Facebook Doktor. Okey. Dan saya perhatikan kebanyakan terutamanya generasi kini banyak mengambil ilmu daripada media sosial sebenarnya. Jadi
apa pandangan doktor berkenaan macam mana umat kini nak memilih fahaman-fahaman yang bertepatan dengan ahli sunnah wal jamaah? Itu saja daripada saya. Terima kasih. Ada lagi soalan ke? Satu je, okey, minta maaf. Soalan ni terima kasih Syakir daripada UiTM. Fitri daripada UiTM. Ya, pertama sekali tentang isu media sosial ni, memang kami ketika membuat kajian pelan anti kekanasan, kami juga bertemu dengan Suruhanjaya Maklumat Suruhanjaya Maklumat ke apa? Suruhanjaya Cyber Security. Kami pun tanya soalan yang sama juga, macam mana nak kekang ajaran sesat dalam media sosial. Mereka kata memang sangat-sangat susah. Sebab pertama, semua pengendali media sosial ni adalah daripada barat. So mereka kebanyakan berpegang dengan prinsip kebebasan. Jadi kalau kita nak laporkan untuk mereka remove content, memang sangat susah. Jadi cara yang kedua ialah kita buat counter narrative lah. Maksudnya kita juga membanjirkan media sosial ini dengan maklumat-maklumat yang betul. Cuma media sosial bagi saya dia ibarat pedang lah. Kalau kita memang dah kenal siapa ahli sunnah wal jamaah dan kita memang ada asas yang kukuh, ia sangat bermanfaat sebab kita mampu menyaring. Tapi kalau kita tak mampu menyaring, dan ini kebanyakan masyarakat yang berlaku, mereka tak mampu menyaring, nampak ada janggut, ada PhD, ada apa, semua tu dah kira betul, maka pada pandangan saya mulakan dengan pengajian secara bertalaki dulu. Tekankan pada pengajian secara bertalaki. Kemudian bila dah jelas asasnya, kalau dia nak ambil manfaat dan boleh menyaring, dan saya pernah cadangkan juga kepada pihak kita panggil pihak Jabatan Agama supaya membanjirkan konten ahli sunnah wal jamaah di media sosial. Tapi nampak gaya masih lagi tak teratur dan tak berkualiti hasil-hasilnya tu. Kadang-kadang suara tak clear, jauh sangat lah, kabur apa. Jadi tak potong-potong. Cuma nasihat saya kalau pada penuntut ilmu, memang kalau setakat media sosial nak jadi orang alim, tak payahlah. Maksudnya media sosial ni untuk dapat maklumat secara ringkas dan cepat. Tapi kalau untuk membentuk kealiman, mesti jalan menuntut ilmu secara berjumpa dengan guru dan berkitab yang muktabar. Dan ada satu pandangan yang sangat menarik, pernah kami dalam pembincangan kami, ada yang cadangkan supaya membanjirkan ilmu ahli sunnah wal jamaah di media sosial ni perlu dianggap sebagai satu jihad fi sabilillah. Kerana musuh-musuh Islam menggunakan platform media sosial ni sebagai medan perang. Jadi kalau kita hanya mengajar dekat masjid, surau, kuliah dan sebagainya, kita biarkan media sosial ini kepada ahli-ahli bid'ah, habis. Generasi muda khususnya akan hancur. Bahkan sekarang ni orang tua pun main media sosial. Jadi sebab tu saya memang bersetujulah pandangan tu, maknanya perlu ada peruntukan fi sabilillah untuk membanjirkan media sosial dengan maklumat-maklumat yang betul. Itulah, moga-moga Allah boleh. Ya. Ya. Waalaikumsalam. Saya Zaidul Abdul Rahman. Ya. Mungkin kami sedang tanya kepada doktor atas punya sejarah Sunni dan Syiah semua sekali. Cuma di sini apa yang saya nak tanya, soalan saya ialah kita di peringkat level universiti, kolej universiti ke ataupun di peringkat akademia tentang Asy'ariyah, ya, kita seperti orang kata membumikan tu kurang. Maknanya kefahaman para pelajar yang sekolah-sekolah agama menengah, rendah, universiti, okey, itu pertama. Yang kedua, ada tak usaha, ya, untuk membumikan kefahaman Asy'ariyah ni kan sebagai suatu arus perdana. Contohnya di peringkat KPM, misalnya di sekolah rendah dan menengah, agar ada buku teks yang menjadi orang kata panduan kepada para pelajar dan juga guru-guru. Kerana bila kita tanya anak kita kat sekolah rendah ke, menengah ke, apa maksud Asy'ariyah? Tak tahu, doktor. Betul. Itu adalah merupakan suatu cabaran, ya, untuk kita. So sebab kita di Malaysia ni, bukannya di Singapura ataupun di lain tempat, ya, sebab kita di sini adalah merupakan dominan. Yang ketiga, okey, ada tak usaha-usaha di peringkat NGO,
di peringkat apa-apa yang ada taruh di peringkat nasional Malaysia ni, ke arah orang kata menyemarakkan lagi usaha seperti yang program ni agar kita semaraklah. Kerana benda ni adalah merupakan suatu fardu kifayah. Betul. Ya, untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum. Bagi saya, siapa kenal Asy'ariyah dapat lampu lah. Kira jelas semua. Bila tak kenal Asy'ariyah dalam bilik gelap, semua tak tahu. Ya. Kita sedang pada bicara dah. Betul. Pada Wahabi, pada Betul. yang nampak pun tak nampak. Betul. Saya tak nak ambil masa panjang, tapi sebenarnya saya tahu usaha-usaha telah pun banyak dilakukan. Tetapi masih kita kata kurang cukup. Dan saya boleh cadangkan macam ni. Pertama sekali kita perkasakan yang saya panggil infrastruktur Ahli Sunnah wal Jamaah. Khususnya infrastruktur undang-undang dan fatwa. Jadi kerana bila kita masukkan Asy'ariyah dalam undang-undang, dalam fatwa, dia akan jadi punca kuasa untuk kita memasukkan Asy'ariyah dalam kurikulum. Dia sekarang ni bila tak ada punca kuasa tu, tak ada fatwa yang jelas berkenaan dengan itu, apa yang berlaku ialah orang-orang yang mempunyai kuasa untuk melaksanakan tu, dia takut-takut. Dia takut-takut seolah-olah dia akan dilihat sebagai golongan yang sempit. Padahal sebenarnya kalau dia faham, tu kata bila orang faham Asy'ariyah je dapat lampu lah. Kira semua benda jadi jelas. Tak faham ni semua benda jadi gelap. Jadi bagi saya ada dua perkara. Pertama, political will. Yang kedua ada dana. Dan kemudian berakidah ni jangan apa kita panggil, jangan kona-kona lah. Kita straightforward je. Kalau salah, batil. Jadi tentang penyerapan Tauhid 3 dalam kurikulum dalam kurikulum pendidikan kebangsaan. Kalau faham, Negeri Sembilan dulu pernah buat fatwa tentang Wahabi tahun 2016 kalau tak silap saya. Lepas tu dia hantar surat kepada KPM bahawa Wahabi telah difatwakan sesat dan didapati elemennya ada dalam kurikulum. Maka KPM pernah ada buat proses sedikit dan saya ada jadi penilai untuk satu subjek. Dan saya nampak elemen tu telah dibuang. Tapi saya juga dapat maklumat ada lagi tempat-tempat yang tak dibuang lagi. Jadi bagi saya, perkukuhkan infrastruktur, undang-undang dan fatwa. Kemudian daripada situ kita ada punca kuasa nak menjadikan dia sebagai polisi dalam jabatan kerajaan. Kemudian masukkan dalam pendidikan. Kalau kita dapat masuk pendidikan, memang selesai. Alhamdulillah. Tak dapat masuk, tu yang tiap-tiap hari doa. Hari ni sokong Wahabi, lepas tu dapat maklumat lain tak sokong pula, lepas tu tengok duit banyak datang, sokong lagi. Jadi ada orang dia sokong kerana ada interest. Baik, saya rasa itu saja. Ya. Saya nak tanya, adakah fahaman Wahabi sesat? Ya, saya 100% saya kata sesat. Sebab Menteri Agama di Jabatan Menteri Asrafati itu mengatakan fahaman Wahabi tidak sesat. Dia bukan autoriti dalam fatwa. Saya dah himpun tapi dia bukan autoriti dalam fatwa. Saya rasa jelaslah. Saya bagi saya, kalau saya nak bentangkan kesesatan Wahabi, saya boleh bentangkan A sampai Z. Sebulan saya boleh bagi kesesatan Wahabi ni. Kalau kamu nak bayar saya 10 juta pun untuk kata Wahabi Ahli Sunnah wal Jamaah, saya tak akan kata, sebab akidah saya jauh lebih berharga daripada akidah daripada 10 juta. Dan fatwa-fatwa telah banyak. Bukan sahaja di Malaysia. Di Malaysia daripada fatwa yang mula-mula diwartakan ada di Perak, kemudian Negeri Sembilan 2022, Pahang ada fatwa, Johor ada fatwa, Kedah ada fatwa, Sabah ada fatwa. Jadi ada 5 negeri saja yang tak ada fatwa. Okey. Tapi kalau ikutkan kitab-kitab para ulama, tok-tok guru kita, lagi banyak melambak. Peringkat antarabangsa lagi banyak. Jadi bagi saya kesesatan Wahabi sangat jelas. Sebabnya dua perkara yang paling utama, mengkafirkan dan mentajsimkan Allah, mentashbihkan Allah. Itu sangat jelas. Saya boleh buktikan secara jelas-jelas sangat daripada kitab-kitab Wahabi, bahkan tokoh-tokoh utama Wahabi sendiri. Jadi masalah orang awam, dia tak boleh tak mampu. Saya terus cakap, orang awam gini je, orang awam punya sikap macam ni. Kalau kamu nak sangka baik, jangan sangka baik pada tok-tok Wahabi saja. Sangka baik pada semua. Kalau ramai ulama besar yang menolak Wahabi, kalau saya jadi orang awam yang tak mampu nak mengkaji, paling kurang ada dia panggil red flag, ada bendera merah
Why? Kita mungkin tak faham sebab kita bukan ahlinya. Tapi bagi ulama-ulama, bagi mereka ni jelas. Apa yang tak jelas bagi orang awam, bagi ulama sangat jelas. Jadi dengan mengeluarkan fatwa, bukti yang sangat nyata. Jadi kalau kita tak pernah, kalau kita buka aja kitab-kitab Wahabi, bagi saya seterang benderang. Dulu saya mula-mula kaji Wahabi ketika internet tak banyak lagi. Masa tu susah nak cari bukti. Sekarang ni bukti berlambat-lambat, PDF berlambat-lambat. Boleh dibuktikan dengan sangat mudah. Okey, saya tak nak ambil masa. Minta maaf syekh-syekh saya pada hari ni. Okey, saya mohon maaf dan insya-Allah moga-moga Allah SWT jelaskan kebenaran bagi kita dan kebatilan jelas juga bagi kita. Okey, semoga kita jauhi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.